Kecintaan kepada tanah air adalah sesuatu yang terpuji. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahawa cinta negara ini adalah cinta dunia. Dan Nabi konon katanya tidak membenarkan kita cinta dunia, iaitu cinta negara. Ini tidak benar. Kerana cinta negara, cinta tanah air, dia tak sama dengan cinta dunia. Berbangga dengan negara itu dipanggil patriotik. Sebab itu dalam isu kenegaraan, orang yang patriotik adalah orang yang di dalam sanubarinya ada rasa pertama nak mengabdi, nak memelihara, nak membela dan nak melindungi tanah airnya daripada ancaman dan gangguan. Maka kalau ada ini, itu patriotik. Dalam bahasa agama dia panggil hubbul watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih rakan bicara wara pada tengah hari ini Tuan Haji Syahrul Azam Nuzli selaku moderator forum, khususnya para pegawai, seluruh keluarga besar tabung haji, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Kecintaan kepada tanah air adalah sesuatu yang terpuji. Maka tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahawa cinta negara ini adalah cinta dunia. Dan Nabi konon katanya tidak membenarkan kita cinta dunia, iaitu cinta negara. Ini tidak benar. Kerana cinta negara, cinta tanah air, dia tak sama dengan cinta dunia. Berbangga dengan negara itu dipanggil patriotik. Sebab itu dalam isu kenegaraan, orang yang patriotik adalah orang yang di dalam sanubarinya ada rasa pertama nak mengabdi, nak memelihara, nak membela dan nak melindungi tanah airnya daripada ancaman dan gangguan. Maka kalau ada ini, itu patriotik. Dalam bahasa agama dia panggil hubbul watan. Begitu juga orang yang cinta kepada tanah airnya, dia akan rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa hormat dan ada sifat setia yang mana dia akan sanggup untuk berkorban untuk negaranya. Dia akan cinta kepada adat dan budaya dalam negaranya. Dan yang ketiga, dia akan melestarikan alam dan lingkungannya. Maka semua ini menjurus kepada satu, iaitu hubbul watan. Cinta kepada tanah air. Dia bukan sekadar cinta, bahkan rindu. Bagi tuan-tuan, puan-puan, warga tabung haji yang kerap ditugaskan ke luar negara, antara tanda kita dah mula cinta kepada rindu pada tanah air apabila kita rindukan benda-benda yang kita dah mula membandingkan dengan tempat kita berada. Contoh, kalau tuan-tuan lama di Mekah, Madinah, bila masuk Madinah nampak pokok kurma, dah nampak macam rasa duduk di jengka, itu dah homesick lah tu. Oh, macam kelapa sawit, macam kat keratung. Itu dah homesick lah tu. Makan Arab seminggu je lah, lepas tu kembang dah mukanya. Dia nak start cari nasi, cari tom yam. Dia dah start. Dia tak boleh, dia dah start homesick. Itu tanda orang patriotik. Tak henti-henti membandingkan negaranya dengan negara orang. Itu patriotik. Walaupun Mekah tu tanah suci, segala-galanya ada kemuliaan, kehebatan, tetapi Malaysia tetap di hati. Begitu. Dan inilah yang kita nak gembor-gemborkan pada masyarakat. Cinta tanah air ini tidak salah. Sebab kalau kita rujuk sirah, Nabi SAW antara contoh orang yang sangat cinta kepada tanah airnya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah,
Nabi ni kata beliau, wa kana yuhibbu Aisyah wa yuhibbu abaha wa yuhibbu Usamah wa yuhibbu al-halwa wal asal wa yuhibbu Jabal Uhud wa yuhibbu watanuhu wa yuhibbu al-ansar ila asya' la tuhsa. Kata Imam Az-Zahabi ni, Nabi ni seorang pencinta. Dia cinta Aisyah, dia cinta ayah Aisyah iaitu Abu Bakar, dia cinta kepada Usamah, dia cinta kepada cucu-cucunya, dia cinta kepada dessert, manis-manisan dan juga asal ataupun madu. Dan Nabi cinta kepada Gunung Uhud, Nabi cinta kepada watan, kepada tanah airnya. Dia cinta kepada orang Ansar, dan dia mencinta benda-benda la tuhsa yang tak dapat nak dihitungkan. Banyak Nabi cinta. Ini boleh rujuk dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Artinya salah satu daripada Nabi cinta adalah tanah air. Contoh kalau kita melihat bagaimana cintanya Nabi kepada Makkah Al-Mukarramah. Ketika Nabi diperintahkan hijrah, laluan yang digunakan oleh baginda Nabi adalah kawasan Bukit Safa, yang mana Nabi telah lalu di satu kawasan yang dia panggil Hazwarah. Hazwarah ni sekarang terletak berhampiran dengan Babu Ajiyat, pintu nombor 6. Nabi lalu di kawasan situ dan Nabi berhenti dekat dengan rumah sepupunya bernama Ummu Hani. Ummu Hani ni adalah anak Abu Talib, adik-beradik dengan Ali. Abu Talib ada beberapa anak, Talib, Akil, Ja'far, Ali, Tulaik, Fakhitah, Jumanah, Raitah. Jadi salah seorangnya Ummu Hani. Kenapa Nabi sebelum nak bergerak ke Madinah, baginda berdiri di sebelah rumah Ummu Hani? Kerana pertama, di situlah dia dapat memandang Kaabah. Dan yang kedua, kata setengah ulama, kerana Ummu Hani adalah cinta Nabi yang pertama. Nabi bukan Khadijah cinta Nabi pertama, tapi Ummu Hani. Nabi pernah melamar Ummu Hani 2 kali. Ketika Ummu Hani masih bujang, Ummu Hani tolak kerana dia rasa Nabi ni dah macam abang. Kemudian apabila Ummu Hani berkahwin dengan Hubairah bin Abi Wahab dan dia bercerai, Nabi lamar dia sekali lagi pun dia tolak juga. Jadi di tepi rumah Ummu Hani lah Nabi memandang Kaabah. Dan dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, Nabi telah mengungkapkan kata-kata yang terkenal, wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Nabi kepada Mekah, demi Allah engkau adalah sebaik-baik tanah atau sebaik-baik negeri dan sebaik-baik tanah yang dicintai oleh Allah. Kalaulah aku tak diperintah keluar, aku takkan tinggalkan kamu wahai Mekah. Dan Nabi memanggil Mekah ni dengan istilah perempuan. Kalau bahasa Arab dia ada muzakkar mu'annas. Nabi memuannaskan Mekah. Anni ukhrijtu minki, dia pakai ki, dia tak pakai ka. Artinya Nabi memang cinta betul lah kepada Mekah. Kita duduk di Kuala Lumpur, berapa orang di kalangan tuan-tuan yang panjat menara tabung haji ke KLCC ke bercakap dengan Kuala Lumpur? Berapa orang? Tak pernah. Kita tak bercakap dengan negeri kita, bandar kita. Nabi dia bercakap dengan Mekah. Artinya dia cinta sangat kepada tanah kelahiran ini. Dalam satu riwayat yang lain, ketika Nabi dah bergerak hijrah dengan Abu Bakar, ketika sampai ke Juhfah. Juhfah ni 180 km daripada Mekah, ada satu cabang persimpangan antara Mekah dan Madinah. Sampai di situ Nabi termenung. Nabi berdiri lama termenung. Kerana di situ adalah poin tinggalkan Mekah. Kalau Nabi ke kanan, terus tinggallah Mekah. Sampai situ Nabi termenung. Datang Jibril AS tanya, ya Rasul, dah rindu ke kepada Mekah? Nabi diam. Jibril tanya lagi, rindu ke? Nabi angguk. Nabi sebab meninggalkan kampung dia. Maka ketika itu kata Jibril, ya Rasul, percayalah, satu hari nanti Allah akan balikkan tuan ke Mekah semula dengan kejayaan yang gilang gemilang, kata Jibril. Dalam linangan air mata, Nabi pun mengucapkan satu lagi kata-kata,
ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kata Nabi, aku takkan jumpalah negeri yang lebih elok daripada engkau, wahai Mekah. Dan tidak ada negeri lah yang lebih aku sayang membanding kau, wahai Mekah. Kalaulah bukan kerana kaummu, iaitu Quraisy, telah menghalauku, aku takkan tinggalkan negeri ini, kata Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi ini menggambarkan sayangnya Nabi kepada tanah air. Bila sebut Juhfah ni tuan-tuan, teringat saya satu peristiwa. Masa mula-mula sahabat hijrah ke Madinah, ramai sahabat jatuh sakit. Sayyidina Abu Bakar sendiri demam berminggu-minggu. Kerana orang Mekah tak tahan dengan cuaca Madinah. Tuan-tuan yang bertugas pun faham. Madinah ni cuaca tak sama di Mekah. Dia ada hari sejuk, ada hari panas. Ada hari dari hotel pergi ke masjid, kita tengok macam sejuk, pakai jaket, keluar panas berdering. Kita tak kerti nak meneka lah. Ada hari nampak panas berdering, pakai jaket, rupanya sejuk pun, tak pakai jaket, sejuk pula. Ada semayam menggigil-gigil. Jadi kita pun payah nak agak. Dan jemaah pun biasa sampai Madinah ramai yang jatuh sakit, batuk dan sebagainya. Madinah memang banyak wabak ketika itu. Tapi dalam keadaan itu, orang mengadu pada Nabi, ya Rasul, banyak penyakit apa semua. Nabi mengangkat tangan berdoa, Allahumma habib ilainal madinah kahubbina makkata wa asyidda wa sahih lana wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wangkul hummaha faj'alha bil Juhfah. Nabi dia doakan keberkatan Madinah dan dia minta, ya Allah, pindahkanlah wabak pada Madinah ni pergi ke Juhfah, tempat mula-mula dia persimpangan antara Mekah dengan Madinah. Hadis Bukhari. Jadi dalil ni kata ulama, boleh dijadikan hujah kita berdoa memindahkan wabak ke tempat lain. Boleh. Artinya contoh, kalau berlaku satu lagi wabak, hari tu kita kena COVID, kita doalah supaya COVID tu dipindahkan ke tempat lain. Nak pindah ke mana, kita bincanglah anak beranak mana nak dipindahkan. Kan sian pula orang yang kita pindahkan tu. Yang segini wabak batuk kokol. Kita pindahkan dia ke mana. Rupanya boleh kita memindahkan wabak. Tapi ialah Madinah ni, demam batuk tu biasa. Mana kalau jemaah kita pun daripada Mekah masuk Madinah terus jatuh sakit. Hospital, pasukan perubatan pun mengadu banyak tu patient sekarang ni. Itu normal. Daripada zaman Nabi lagi. Dia Mekah, Madinah lagi kerap orang sakit. Sebab Madinah ni batuk paling common sekali. Bahkan Madinah kalau tak kena batuk macam pelik pula. Sebab di Madinah ni yang tak kena batuk dua je. Pertama tiang masjid, yang kedua unta. Hak lain semua batuk pula ke. Kecuali yang pakai penutup, minum air, masak banyak, tu mungkinlah tak kena. Tapi normalnya kenalah. Kalau balik flight daripada Madinah ke Kuala Lumpur, saya ingat batuk secara berjemaah lagi banyak. Sampai daripada mula sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Itu Nabi kita. Contoh lain, Nabi Ibrahim AS. Nabi-Nabi ni rupanya cinta kepada tanah air dibuktikan dengan doa-doa mereka yang sangat terkenal. Contohnya Nabi Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat 35 terkenal doa baginda, Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Tuhan, jadikanlah negaraku ini baladan amina. Negeri yang aman, makmur, gemah ripah, loh jinawi, toto titi tentrem ketorah harcuk. Dia doa negerinya setentram. Dan jauhkan anak cucuku sembah berhala, kata Nabi Ibrahim. Berapa orang kita yang pernah doakan Malaysia? Tak ada. Kita lepas semayang, doa diri sendiri, mak ayah kita, keluarga kita. Untuk negara tak. Tuan-tuan, ibadah takkan dapat ditegak kalau kita tak ada negara. Tanyakan orang yang kuat ibadah tapi negaranya tak boleh buat ibadah secara terbuka. Azan tak boleh terbuka, semua terbuka. Ertinya negara mustahak. Tak ada erti ibadah kalau tak ada negara. Kalau negara ni tak ada wujud, tabung haji pun tak ada. Tak ada orang nak layan kita untuk nak buat. Sebab itu, ulama' dulu mendoakan negara. Tanpa negara foundation itu, agama tak boleh ditegakkan.
Tapi tidak jadi amalan kita lah mendoakan negara. Kecuali seminggu sekali, hari Jumaat, ketika khatib berdoakan untuk negara. Itu pun saya selalu baca khutbah. Orang kita bila sebut doa negara, doa raja, semua turun tangan. Semua malah layan. Lepas tu bila doa muslimin muslimat, dia doa semula. Sebut nama Malaysia, nama raja, dia turun tangan. Dia kata, malah layan aku, dia tak nak doakan. Tak apalah, dia muda lagi, dia dah tua esok, dia tahulah pentingnya mendoakan negara ni. Dia tak nak doa. Jadi kita lepas ni doakanlah negara kita. Dan Nabi pula, bila dia dah duduk di Madinah Al-Munawwarah, jatuh cinta pula dia dengan Madinah. Maka terkenalah doa-doa Nabi yang dikumpul ulama'. Doa dia menunjukkan cinta kepada Madinah. Allahumma habib ilaina Madinah kahubbina Makkah wa ashidda. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada Madinah lebih daripada cinta kami kepada Mekah. Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai ma ja'alta bil Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan Madinah ni 2 kali ganda lebih berkat daripada Mekah. Banyak doa-doa. Artinya, pelajaran untuk kita, saya percaya, yang ada dalam dewan ini bukan semua orang Kuala Lumpur. Mungkin tuan-tuan daripada negeri lain. Tapi tengok Nabi ajar. Mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita orang Pahang duduk Kuala Lumpur, junjung langit Kuala Lumpur. Hormat, cintai Kuala Lumpur. Doa rahmat untuk Kuala Lumpur. Kita orang negeri lain, Pantai Timur, Terengganu, Kelantan, orang Johor, orang Perak, datang mencari rezeki di Selangor, doakan keberkatan untuk Selangor. Taat kepada Raja Selangor. Itu cara kita orang Islam. Mendoakan kelebihan. Jangan mentang-mentang kita orang Pahang, kerja di Selangor, di Kuala Lumpur misalnya, time doa untuk Selangor tak nak. Kenapa tak nak? Aku orang Pahang, aku nak doa apa? Raja Selangor je, aku ada raja. Tak boleh begitu. Sebab, never shit where you eat. Jangan buat pelajar tempat cari rezeki. Itu orang Cina punya pesan lah. Jangan buat kenat tempat kita cari rezeki. Cari rezeki, kita mohonkan keberkatan. Baik itu salafus salih juga cinta kepada tanah air. Maka tidak benar kalau ada orang berpahaman, ni apa cinta-cinta tanah air? Ini dunia syekh, tak betul. Pahamannya itu menyeleweng. Salafus salih cinta tanah air. Ibrahim bin Adham rahimahullah, dia luah perasaannya setiap kali dia nak keluar negara. Kata dia, ma qasaitu fima taraktu syai'an asyadda alayya min mufaraqatil awtan. Aku tidak pernah rasa menderita ketika berpisah dengan sesuatu yang lebih dahsyat daripada aku berpisah dengan tanah airku. Ini boleh rujuk kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Memang kalau kita ada di negara orang, susah tuan-tuan. Negara ni, home is where the heart is. Negara kita ni tidaklah best macam orang, tak adalah cantik macam Switzerland, tak ada. Salji, cuaca sedap, tak ada. Tapi rumah kita, hati kita di sini. Kita serasi dengan cuaca sini. Negara orang lawa, tapi aduh, kalau sejuk, pening, masuk tandas pun nak pakai stokin, jadi susah. Orang tengok dalam Facebook memanglah action je, main salji macam-macam. Nak pergi ke tempat salji tu seksa. Artinya biarlah buruk-buruk negara kita, hati kita di sini. Makan susah. Biasa makan lah, orang Melayu ni debat lain dia tak kisah sangat. Makan dengan tandas tak ada paik. Dia susah betul dia. Dia pening kepala. Jenis tandas tekan seruh keluar ni dia tak reti. Orang lelaki tak apa, boleh bawa botol mineral. Orang perempuan kesian. Kalau nak bawa air kulu-kili, tak daya kita. Jadi, kok mana kita akan kata, sedap negara sendiri lah. Sedap negara sendiri. Kata Imam Ashmu'i, berkenaan tentang cinta tanah air, Iza aradta an ta'rif rajulu fanzur kaifa tahnihu ila awtanihi, wa tashukuhu ila ikhwanihi, wa buka'uhu ala ma madha min zamanih. Kalau engkau ingin mengenal pribadi seseorang, maka pertama engkau tengok setakat mana cintanya dia kepada negaranya. Yang kedua, bagaimana rindu dia pada kawan-kawan lama dia. Yang ketiga, bagaimana tangisan dia bila mengenang masa lampau, masa muda yang serba indah. Dia boleh rujuk kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Orang cinta kepada tanah air, nampak kepribadiannya itu. Kata Imam Al-Qarafi, wa masalihul hajj ta'dibun nas bimufaraqatil autan. Antara masalah utama mengerjakan haji
adalah agama nak mendidik seorang rasa rindu bila meninggalkan tanah airnya. Ini boleh rujuk kitab Az-Zakhirah. Memang betul, kita sampai ke Mekah, jadi Arab tu sekejap sajalah. Sekejap je makan kambing tak daya lah. Ujung-ujung cari teh tarik dan umpamanya. Tak larat, sebab kita kok mana pun, home is where the heart is. Hati kita itu di sini. Baik itu kata seorang penyair India, kata Imam Ashmui, salatu khisal fi salasati asnaf minal hayawan. Al-ibil tahta ila awtanihi wa in kana ahluha biha ba'idan. Wa ta'il arukrihi wa in kana mawdi'u mujaddiban. Wal insanu ila watani wa in kana ghairu aksar nafa'an. 3 benda yang fitrah sunatullah. Pertama sekali unta. Berjalan jauh pun dia akan balik semula ke tempat asal. Yang kedua burung. Terbang mana pun dia akan balik tempat asal. Yang ketiga manusia. Pergi ke mana pun dia akan jiwanya tetap di tempat asal usulnya. Maka inilah buat permulaan Tuan Moderator tentang pentingnya kita mencintai tanah kelahiran kita iaitu Malaysia ini. Wallahualam. Dan memfokuskan kepada tabung haji, mungkin kalau dapat Datuk kongsikan kepada kita, dan kita dalam ni juga ada rakan-rakan kita daripada jiran-jiran sekeliling tu. Kita ada sebelah kita sini ada PMB, mai rakan-rakan PMB yang bersama dengan kita juga. Alhamdulillah dia mengimarahkan surau kita di tabung haji waktu-waktu begini. Dan kita ada rakan kita daripada G Tower sebelah sana, ramai juga student-student yang ada bersama dengan kita dan sekitar Korea surau tabung haji inilah. Apa yang boleh kita ambil Datuk dari sudut pengorbanan yang dikatakan pengorbanan hakiki yang kita adaptasikan dalam kerjaya ataupun kerja harian kita agar hasilnya dapat memberi manfaat kepada diri dan juga organisasi ataupun mana tempat kita mencari rezeki lah. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa pengorbanan yang masih muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Antara core business kita di tabung haji ini adalah menguruskan haji. Dan tuan-tuan sekalian, kalau menyebut tentang haji, boleh dikatakan hampir keseluruhan manasik haji adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam sejarah, Nabi Ibrahim ni adalah antara Nabi yang paling terkenal dengan pengorbanan. Maka wajar bagi kita yang bertugas di satu tempat yang namanya Mekah menguruskan pula urusan haji. Ambillah iktibar daripada Nabi Ibrahim, seorang Nabi yang sangat kuat berkorban sehingga Nabi kita sendiri, kerana dia begitu respect kepada tahap pengorbanan Nabi Ibrahim, dia minta kita umatnya berselawat jugalah kepada Nabi Ibrahim dalam semayang kita ketika tahiyat, sebagai penghormatan kepada Nabi punya ikon dalam kerjaya kenabian. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia ini never say no. Taat melakukan sesuatu perintah walaupun benda itu impossible. Pengorbanannya luar biasa. Kalau cerita korban, itu sangat rapat peristiwa korbannya Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail. Direkodkan dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Dan ketika Zaid bin Arqam tanya kepada Nabi, Mazil Adahi, ya Rasul, apa hal kami ini kena buat korban potong-potong menatang ini? Sunnatu abikum Ibrahim. Nabi jual nama Nabi Ibrahim. Oh, ini sunnah atuk kita Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini dipanggil Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Kerana 8 orang jurai keturunan dia menjadi Nabi. Dan secara keseluruhannya dalam Quran, kisah keluarga Nabi Ibrahim direkodkan secara terperinci. 25 surah, 186 ayat. Kenapa kedudukan dia istimewa? Sehingga dia digelarkan sebagai kekasih Allah. Selain daripada Nabi kita, Habibullah, dia Khalilullah. Khalil, dia digelarkan kekasih Allah. Sebab never say no. Dia tetap menjalankan perintah walaupun sukar. Dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Ta'ala merekodkan, Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan Ibrahim ini aku uji dia dengan beberapa ujian,
dan dia berjaya selesaikan ujian itu. Mission accomplished. Dia tak pernah buat kerja separuh. Ulama tafsir antaranya Ibn Jauzi ketika menafsirkan ayat 124 Al-Baqarah ni bincang. Apa ujian-ujian yang pernah diberikan kepada Ibrahim dan Ibrahim lulus? Antaranya kata Ibn Jauzi, Nabi Ibrahim pernah diberi satu ujian. Dia dikendaki menjaga 10 jenis kebersihan yang pada zaman itu manusia biasa tak buat. Iaitu 5 kebersihan duduk pada bahagian kepala, 5 kebersihan duduk pada bahagian badan. Apakah dia 5 yang di kepala? Pertama, potong misai. Yang kedua, berkomor. Yang ketiga, menghirup air ke hidung. Yang keempat, gosok gigi. Dan yang kelima, sikat rambut. Bagi kita duduk tahun 2023, mungkin okey. Tak ada masalah, sikat rambut apa semua. Zaman itu belum ada budaya itu. Tapi dia never say no. Dan dia dikendaki menjaga 5 kebersihan pada bahagian badan. Pertama, potong kuku. Yang kedua, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga, berkhatan. Yang keempat, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, mencuci bekas buang air kecil, air besar. Zaman itu bukan zaman moden. Bayangkan, Nabi Ibrahim dia wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Beribu tahun beza dengan Nabi kita. Dan dia wafat umur 175 tahun. Dia never say no. Name it. Apa arahan Tuhan yang dia tak buat? Allah perintahkan dia bersunat. Tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim ni ketika dia diperintahkan bersunat, berapa umur Nabi Ibrahim? Soalan ni sahabat pernah tanya kepada Nabi. Ya Rasul, Nabi Ibrahim ni dulu sunat umur berapa? Waqtatana Ibrahim alaihissalam ba'da samanina sanatan waqtatana bil qadumi, kata Nabi. Dalam hadis Bukhari, kata Abu Hurairah, Nabi menjawab, Nabi Ibrahim bersunat ketika umurnya 80 tahun. Dan dia bersunat seorang guna kapak, kata Nabi. Bil qadum, pakai kapak. Kita dengar pun ngeri. Zaman bius tak ada. Umur 80, warga emas. By right, dia boleh buat surat permohonan pengecualian. Umur 80 bukan pakai sangat. Hiasan, agaknya lah kita. Tak tahu, kita tak sampai umur itu lagi. Mungkin jarang ke guna. Tak. Never say no. Ibrahim, sunat. Pergi boh. Sunat je. Tak ada nak tanya macam mana speknya ikut JKR. Potong kiri, potong kanan. Sunat. Pergi boh. Sunat je. Baik tu bila cerita-cerita dia sembelih anaknya, kita pun rasa hebat. Tak, dia sembelih hak dia tu lagi hebat sebenarnya. Kita dengar ngeri. Dia sembelih anak dia tak ngeri sangat sebab tukar dengan kambing. Bayangkan, never say no. Nabi Ibrahim. Dia, Allah perintahkan dia bina Kaabah. Dia bukan engineer. Dia bukan arkitek. Tapi bila Tuhan perintah, Ibrahim, bina Kaabah. Bina bawah. Oh tu, sengit-sengit. Setakat mampu. Adalah tangga dia pijak, naik ke turun, naik turun. Adalah sejarah sampai sekarang. Dah siap Kaabah. Ibrahim. Kita Ibrahim ni bukan bahasa kaum. Panggil Ibrahim. Ni contoh. Ibrahim kalau bahasanya. Kalau kita orang kampung, Ibrahim lah. Abang Yim. Kalau kita lah. Ibrahim. Panggil orang buat haji. Ibrahim. Tak ada dia nak tanya. Nak panggil macam mana? Mana orang dengarnya? Padang pasir tak ada orang. Never say no. Panggil orang. Ibrahim. Dia duduk atas Jabal Qubais. Dia jerit je. Oi manusia, mari sini buat haji, mari. Dia seru je. Sebab Nabi Ibrahim pegang satu prinsip, we do the best, let God do the rest. Buat je yang terbaik, selebihnya serah pada Tuhan. Budak kita sekarang payah sikit. Dia tak ada buah tu. Bila kita suruh sesuatu, dia banyak tanya lah. Sebab itu jangan banyak nak tanya. Kita orang kalau pegawai muda tu nak terajang. Kerana banyak soalan. Sebab kita pernah muda, kita pernah kerja. Bos suruh kita payah nak tanya. Awak buat ni, beres bos. Sebenarnya tak buat pun, tapi beres dulu. Sekarang ni, tak tahulah dia buat tidak. Banyak tanya.
Awak buat ni, minta maaf tuan, ni bukan kerja saya. Ini sepatutnya ni. Berani dia suruh kita pula nyuruh orang lain. Dia berani, dia lain macam generasi sekarang. Saya tak tahu apa makanan yang dia makan, dia berani, dia lain. Tak boleh, kita kena ada never say no sikit. Terutama dalam hal-hal yang melibatkan kebajikan manusia, nak berkorban, nak buat baik pada orang. Jangan sampai peluh berkira, tapi bila makan berselera. Jangan begitu. Habis kerja lepas pukul 5. Lepas pukul 5 tutup telefon. Tak dapat dihubungi. Kenapa jadi gitu? Saya sampai pukul 5 je. Come on, ini pengorbanan. Nabi Ibrahim kalau nak ikut perangai awak, tak ada lah jadi dia sampai sekarang. Tapi kerana dia jangan berkira peluh, buat saja yang terbaik. Kalau dia nak kira peluh dia, kalau dia nak berkira lah, dia tak buat seruan haji tu. Dia kata, apa guna aku buat? Orang bukan dengar. Duduk pada pasir tengah. Siapa yang dengar? Kata dia. Tak ada orang dengar. Tapi tak, Tuhan suruh. Buat je lah. Buat je. Selebih tu Tuhan uruskan. Tu kata setengah ulama, seruan Nabi Ibrahim tu disahut oleh makhluk-makhluk di alam roh. Jadi ada orang menyahut sekali. Ada orang menyahut banyak kali. Ada orang tak menyahut langsung. Ada orang menyahut banyak kali. Jadi bila dia sahut banyak kali, maka dia akan pergi haji banyak kali juga. Jadi tuan-tuan ni menyahut banyak kali tu, banyak kali pergi haji tu. Jadi ada orang sahut sekali je. Nabi Muhammad, oh marilah ke Mekah, beres bawah. Sekali. Macam tuan-tuan yang tabung haji ni kerap sangat jawab. Tolong jawab pula bagi pihak orang. Okey. Tu 6 kali pergi haji tu. Dan ada orang tak jawab langsung, tak dapat pergi lagi. Ini ceritalah tafsir Israiliyat ke, wallahu a'lam. Tapi yang penting, Nabi Ibrahim never say no. Hatta suruh sembelih anak pun, beres boh, boleh. Maka kita yang kerja dengan dunia haji, Mekah, Madinah, yang semuanya dalam lingkungan post-factum Nabi Ibrahim, bawalah semangat ini. Buanglah sifat malas. Sebab itu malas ni dalam bahasa Arab dia panggil al-kaslu. Al-kaslu ni maknanya berat nak mengerjakan sesuatu. Bukan tak buat, berat. Dia buat, berat. Ataupun dia buat sesuatu tapi tidak sempurna. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani, orang malas ni dia buat sesuatu yang dia rasa benda tu berat, padahal benda tu ringan saja. Tapi disebabkan dia dah ada mental block, bagi dia berat. Sedangkan benda tu tidak berat. Bahasa mudahnya begini. Working hard for something we don't care about is called stress. But working hard for something we love is called passion. Kita kalau kerja keras untuk benda hak kita tak suka, tak ada hati padanya, kita akan panggil stress, jam, mental block, macam-macam. Tapi kalau kita berusaha keras untuk benda yang memang kita suka, itu dia panggil passion, kegairahan. Tanya orang yang minat kayuh basikal. Tiap hari Ahad dia kayuh sampai ke Genting Highland. Tuan-tuan ingat senang kayuh basikal. Kita pergi kedai rumah kita pun sakit punggung lah kayuh basikal. Sebab kita tak minat. Stres kayuh basikal. Boleh naik gerak je lah. Kita tak minat. Tapi orang tu kalau dia minat, walaupun benda tu peluh penat, passion, gairah dia. Maka dalam kita bekerja ini, jom ada kegairahan itu. Cintailah pekerjaan kita. Do what you love and love what you do. InsyaAllah Allah berkat pekerjaan kita benar-benar. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu saja untuk sesi kita pada tengah hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Sayyid Bersamahah Datuk Batlisha Alauddin atas perkongsian pada tengah hari ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan kita di Dewan Besar Tabung Haji, dan juga yang bersama-sama dengan kita di Facebook Masjid Surah Tabung Haji dan juga Microsoft Team Tabung Haji. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada tengah hari ini memberi satu manfaat pada kita dan satu renungan apa kita nak kena ambil tindakan selepas ini, insya-Allah. Saya kira sekadar itu dulu. Saya akhir majlis kita dengan menyerahkan kembali kepada pengacara majlis. Silakan.